Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita di dalam segmen Gaya Hidup Sihat, Akisho episod ke-16 minggu ni ya, tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih Adik atas perkongsian tadi. Remote je dari Melaka. Balik kampung mengundi lah tu agaknya. Apa khabar anda semua? Harap-harapnya anda sihat. Hope your week has been a productive week. Banyak yang anda telah capai ya dari segi objektif dan goal anda sendiri dalam kerjaya anda, goal personal anda, goal kesihatan anda dan juga goal ibadah anda insya-Allah. Okey, minggu ni tak ada topik khusus yang saya nak bercerita, tapi saya ingin menjawab beberapa soalan lazim berkenaan dengan ketogenic lifestyle. Sebelum ini banyak duk cerita pasal pemakanan sihat, diet yang sihat. Season pertama saya banyak bercerita pasal keto dan season ini kita luaskan lagi skop. Tapi saya ingat nak mengambil kesempatan pada hari ini untuk menjawab beberapa soalan lazim berkenaan dengan ketogenic lifestyle, especially kalau anda nak tahu apa itu keto, macam mana keto ini dilakukan dan sebagainya. If you're interested saya ingin buka sesi ini pada anda yang ingin bertanya soalan. Tim kita nanti akan sampaikan soalan pada saya dan insya-Allah saya akan cuba jawab soalan-soalan anda. Kita ada masa lebih kurang dalam 10-12 minit ya. Saya akan cuba menjawab sebanyak soalan yang boleh. Jika ada soalan yang tak dapat dijawab pada minggu ini, insya-Allah kita akan compile soalan dan kita akan jawab pada minggu depan. Alright. InsyaAllah ataupun episod yang akan datang ya. Okey, insyaAllah kita akan tengok soalan-soalan yang ada pada hari ini. Okey, mungkin soalan pertama adalah berkenaan dengan apa itu keto sebenarnya. Itu soalan yang paling ringkas. Kalau orang nak tanya keto tu apa? Keto tu sebenarnya short form ya, short form pada ketogenic ya. Ketogenic ni adalah jenis cara pemakanan ya. Cara pemakanan di mana kita makan sangat-sangat kurang makan karbohidrat berbanding dengan nutrien lain. Okey. Tujuannya adalah bila kita kurang makan karbohidrat ini, badan kita akan mula mengeluarkan sejenis dipanggil ketones ya. Ketones ini adalah byproduct ataupun hasil daripada proses pembakaran lemak dalam badan kita. So ketones ini adalah sumber tenaga juga selain daripada glukos ya. Badan kita memang banyak menggunakan glukos sebagai tenaga, tapi bila kita mengamalkan diet secara keto ini, kita sangat kurang ya mengambil karbohidrat dari badan kita, switch untuk membakar lemak untuk mendapatkan tenaga. So hasil pembakaran lemak ini dinamakan ketones ya. So ketones ini juga adalah short form kepada keto itu. Lagi satu, bila badan kita telah mengeluarkan banyak ketones untuk tenaga, badan kita dipanggil berada di dalam keadaan ketosis. Ketosis ini adalah tahap metabolik badan ya. Kita punya metabolic state. Maknanya proses pembakaran dalam badan kita untuk mendapatkan lemak ini dan mendapatkan tenaga ini adalah daripada lemak menghasilkan ketones, dan ketones ini adalah yang digunakan sebagai tenaga. So bila panggil keto tu short form lah untuk ketones, ketosis dan juga ketogenic. Okey. Soalan kedua. Apa soalan seterusnya? Saya tunggu prompt soalan. Okey. Okey, soalan seterusnya. Okey, buat keto kena makan banyak lemak ke? Okey, ini soalan favourite juga. Sebenarnya the key to a successful ketogenic lifestyle ini bukanlah kena makan banyak lemak. Sebenarnya kena kurangkan karbohidrat. Okey,
Sebab objektif untuk keto ini adalah supaya badan kita switch untuk membakar lemak sebagai sumber tenaga dan bukan lagi membakar glukos. So sebenarnya untuk mendapat tahap ketosis ini atau badan berada dalam metabolic state yang kita panggil ketosis ini, kita kena kurangkan karbohidrat. Jadi lemak tu sebenarnya kalau ikut komposisi memanglah macam banyak, tapi yang paling penting makan banyak lemak tu tak menjadikan badan kita dalam ketosis. Kena kurangkan karbohidrat baru menjadikan badan kita dalam ketosis. Selain daripada itu ada komposisi pemakanan yang disarankan melalui ketogenic lifestyle ini. Okey. Soalan seterusnya, apa itu makros? Okey, kalau anda banyak berborak dengan orang-orang yang mengamalkan keto ataupun diet yang secara low carb ini, diorang kalau tengok makanan tu memang diorang nak tanya berapa makros, diorang nak tahu makros makanan itu. Sebenarnya bila perkataan makros ini digunakan, ini refer kepada makronutrien. Ya, dalam makanan kita ada 3 jenis makronutrien dan kita pernah bincangkan secara detail makronutrien ini dalam episod-episod yang lepas. Makronutrien ini adalah lemak, fat, good fats specifically, protein dan juga karbohidrat. Alright, so ini adalah 3 makronutrien utama. Jadi bila orang pengamal low carb diet dan juga ketogenic lifestyle ni, bila dia tanya makros tu berapa, maknanya dia nak tahu kandungan good fats tu berapa, kandungan protein tu berapa dan kandungan karbohidrat tu berapa. Okay. Now dalam ketogenic lifestyle ini, apa yang disarankan komposisi yang disarankan adalah daripada makanan itu 75% mengandungi good fats, 20% adalah protein dan 5% adalah karbohidrat ya. So maknanya 5% itu sangat-sangat rendah. Kalau kita translatekan pada gram pula, pengambilan karbohidrat ini kalau ikut very strict keto sepatutnya tak lebih daripada 20 gram sehari. So kena limitkan, kurangkan daripada 20 gram sehari. Tapi kalau pengamal low carb diet dia boleh tinggi sikit. Selalunya mereka limit daripada 100 hingga 150 gram karbohidrat sehari. Jadi anda kena tengok daripada pemakanan anda, kena kira sikitlah pemakanan anda seharian itu untuk pastikan berapa gram karbohidrat yang diambil, berapa gram protein dan berapa gram lemak yang harus anda ambil. Okey, kalau saya selalunya kita tengok terbalik walaupun kalau kita sebut makros tadi adalah 75% fat, 20 gram protein and 5% karbohidrat, tapi bila kita kira kita tengok karbohidrat dulu. Sebab karbohidrat ini yang penting untuk kita pun kena kurangkan. Jadi kita tengok kandungannya tak lebih daripada 20 gram ya. Kemudian protein pula. Protein ini badan kita memerlukan lebih kurang 0.8 gram untuk setiap 1 kilogram berat badan kita. Jadi contohnya kalau berat anda 60 kilogram, anda memerlukan 48 gram protein sehari ya. So tadi 20 gram karbohidrat kan, tak lebih 20 gram, 48 gram protein dan seterusnya yang selebihnya baru kita tengok karbohidrat, baru kita tengok lemak, So lemak ini adalah untuk mencukupkan kalori pemakanan anda untuk pada hari itu. So contohnya jika anda makan 2000 kalori sehari, 1500 kalori mesti datang daripada good fats ya, 400 kalori datang daripada protein dan hanya 100 kalori datang daripada karbohidrat. Okey. Soalan seterusnya. Okey, kenapa tak boleh makan banyak protein bila buat keto? Okey. Sebenarnya bukanlah tak boleh makan banyak protein. Okey, badan kita protein ini dia ada beberapa line of thinking sebenarnya. Line of thinking yang pertama adalah bila banyak karbohidrat dalam badan, bila banyak glukos, kita tak akan achieve ketosis ya. Line of thinking yang kedua adalah badan kita boleh proses glukos daripada protein. Itu betul. Maknanya badan kita boleh convert certain amino acids daripada protein itu untuk menjadikan glukos bila badan kita memerlukan.
Jadi kalau kita kurang makan karbohidrat pun, badan kita masih boleh menjana glukos iaitu daripada protein, amino acid sini. Dan line of thinking ketiga, jadi kalau makan banyak protein will kick you out of ketosis. Ini not necessarily true sebab tak semestinya semua protein yang kita makan itu akan dikonvertkan menjadi glukos. Sebab badan kita hanya akan convert glukos setakat yang perlu. Dia is a demand driven process. Maksudnya kalau badan perlu glukos tapi tak ada kandungan glukos daripada karbohidrat, badan kita boleh buat glukos daripada protein. Itu adalah prinsipnya. Jadi sebab itu dalam cara pemakanan kita letak protein itu sebagai moderate. Tapi bergantung juga pada aktiviti anda. Contohnya jika anda seorang atlet ataupun anda seorang yang bina badan ya, so anda mungkin memerlukan lebih protein. Jadi boleh makan protein itu kerana protein itu akan digunakan untuk membina otot-otot. Okey. Soalan seterusnya. Net carbs itu apa? Okey. Ini juga adalah satu terma terlinggo yang selalunya digunakan oleh orang pengamal ketogenic lifestyle dan juga pengamal low carb diet. Dia tanya net carbs tu berapa? Net carbs ini maksudnya total carbs kita minus out fiber. Okey, pada anda yang tak tahu, fiber ataupun serat ini adalah sebenarnya karbohidrat juga. Tapi selalunya kita tak kira kandungan serat ini dalam total karbohidrat. Total karbohidrat itu selalunya include lah serat ni. Tapi because serat ini tidak diproses dalam badan kita untuk dijadikan tenaga ataupun lemak ya, serat ini banyaknya akan dikeluarkan balik daripada badan kita. Jadi sebab itu kita hanya nak tengok net carbs, maknanya total carbs tolak fiber, apa itu net carbs yang ada. Jadi kalau calculation yang tadi ikut macros yang keto tadi, maknanya net carbs itu tidak boleh melebihi daripada 20 gram sehari. Jadi kalau anda tengok kandungan makanan misalnya, kalau fiber tu anda boleh minus out. So, hanya boleh ambil net carbs sahaja. Okey, soalan seterusnya. Apa sebab rasa lesu buat keto? Okey, sebenarnya bila anda mula-mula buat keto ni, okey, selalunya akan ada rasa lesu sikit. Ini ada terma juga dipanggil keto flu. Okey, kadang-kadang different people will have different effects ya. Setengah orang akan sakit kepala, setengah orang akan rasa loya-loya dan pening, setengah orang memang rasa lemah atau rasa mengantuk, rasa tak bermaya. Ini semua adalah tindak balas badan ya, sebab kita dah biasa burn sugar, kita dah biasa banyak makan karbohidrat. Jadi bila sampai stage yang kita kurang makan karbohidrat ini, akan ada tindak balas badan lah, badan retaliate sikit. Dari itu yang kita akan rasa macam lesu, pening, loya dan sebagainya. Tapi selalunya simptom-simptom ini akan hanya berlaku selama beberapa hari, paling lama pun seminggu. Dan remedy dia senang je, cara yang mudah je, senang je. Anda kena banyakkan minum air dan anda kena pastikan kandungan mineral dan electrolytes anda adalah cukup. Jadi kalau rasa lesu tu mungkin boleh campurkan garam sikit dalam air anda supaya electrolytes anda tu akan di-replenish balik. Sebab bila anda kurang karbohidrat, secara tak langsung anda akan kekurangan air. Jadi bila kekurangan air, garam dalam badan juga akan berkurangan juga ya. So kalau anda ada keto flu tu jangan risau, dia hanya akan berlaku beberapa hari lepas. At the most pun 1 week. After 1 week you should be fine. Okey, soalan seterusnya. Kenapa tak boleh makan buah? Buah kan banyak zat. Okey, satu benda yang penting untuk kita tahu, memang buah banyak kandungan vitamin ya, dan sangat penting. Tapi buah juga banyak mengandungi fruktos. Fruktos ni adalah sejenis gula juga. Dan ingat objektif kita untuk buat keto ini untuk kurangkan karbohidratnya, termasuklah fruktos ya. So fruktos ini sebab tu dalam ketogenic way of eating kita sangat kurang makan buah, sebab vitamin daripada buah ni kita boleh dapat daripada sumber-sumber lain, sayur-sayuran misalnya. Sebab tu digalakkan lebih banyak makan sayur. Okey, untuk mendapatkan vitamins yang kita tak dapat daripada makan buah tadi.
Okey, jadi buah ni kena kurangkan hanya semata-mata kerana kandungan fruktos yang tinggi ya. Terutama sekali kalau anda suka fruit juice. Sebab fruit juice itu hanya mengandungi fruktos. Banyak dah vitamin yang dah tak ada dalam proses mengeluarkan jus buah itu. Ada juga buah yang boleh dimakan. Ini adalah buah-buah yang kandungan fruktosnya sangat rendah. Contohnya avocado. Avocado adalah buah yang sangat tinggi good fats dan sangat kurang kandungan fruktosnya. So ini dibenarkan dimakan dalam ketogenic lifestyle. Okay? Buah-buahan lain adalah seperti berries, ya, strawberries, blueberries. Ini boleh makan dalam kadar yang kadang-kadang kalau rasa nak makan tu boleh makan, ya, sebab kandungan fruktosnya sangat rendah. So ini antara a few questions yang sempat kita jawab pada minggu ini. InsyaAllah di episod akan datang kita akan jawab lagi soalan-soalan lain. Kalau anda ada soalan, sila letakkan soalan di dalam ruangan komen. Kita akan compile those questions dan kita akan jawab dalam episod Aki Show yang akan datang, insyaAllah. Jumpa lagi pada minggu depan. Assalamualaikum.